السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita tengok muka surat 83 Iradatullah. Kalau Jawi lah, Jawi muka surat 83 Iradatullah, Allah berkehendak. Betul lah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Kata pengarang, iradah, sifat ma'ani yang kedua, iradah, Allah berkehendak. Allah berkemahuan sendiri, iaitu setiap apa yang berlaku adalah mengikut kehendak dan kemahuan serta pilihannya sendiri, bukan kerana terpaksa. Semua yang Allah jadikan di dunia ini termasuk dalam ruang lingkup kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada benda yang berlaku di dunia ini melainkan termasuk dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ingat sungguh-sungguh tuan-tuan. Semua yang berlaku, sama ada Israel menang ke, Palestin menang ke, naik musuh Islam ke, Firaun berkuasa ke, semua termasuk dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala tak berkehendak, Israel nak angkat senjata pun tak boleh. Kalau Allah Taala tak berkehendak, iblis nak buat jahat pun tak boleh. Semua yang berlaku termasuk dalam ruang lingkup kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam Quran sebut, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah. Tidak ada satu jiwa itu mampu beriman melainkan dengan izin Allah. Izin Allah. Hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita sebut macam mana kehendak Allah pada makhluk dia. Kemudian dalam ayat ini sebut apa? Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Sedangkan mereka tak mampu berkehendak melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tuan-tuan termasuk dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, cumanya iblis dia boleh buat dosa, dia boleh buat kejahatan. Sama juga tuan-tuan kat dunia ni. Kita ambil contoh yang ringan yang kita selalu baca, wa qulillahumma malikal mulk. Itu antara dalilnya. Katakanlah, ya Allah, engkaulah pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasha', kau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Ya Allah yang beri pada Joe Biden menguasai Amerika. Allah yang bagi pada Vladimir Putin untuk menguasai Rusia, ataupun Xi Jinping untuk menguasai China dan sebagainya. Semua, seluruh dunia. Dia baik ke dia jahat ke, Allah yang beri dia kekuasaan. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', Allah yang cabut kekuasaan tu daripada siapa yang Allah Taala kehendaki. Tak kira daripada orang baik ke orang yang tak baik ke, Allah Taala yang cabut. Kemudian wa tu'izzu man tasha', Allah muliakan siapa yang Allah Taala kehendaki. Wa tudhillu man tasha', Allah hina siapa yang Allah Taala kehendaki. Iradah tasha'. Biyadikal khair innaka ala kulli syai' wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Allah Taala juga bagi rezeki pada siapa yang Allah Taala kehendaki. Cumanya tuan-tuan, kehendak Allah pada makhluk ni tuan-tuan, dia ada apa? Dia ada hikmah di sebalik dia. Contoh tuan-tuan, kehendak Allah pada contoh Firaun buat dosa. Firaun dia buat dosa dan dia masuk neraka. Adakah Allah yang berkehendak supaya dia buat dosa dan Allah Taala berkehendak dia masuk neraka? Itu persoalan dalam tu, persoalan dalam, perbahasan dalam. Boleh tak Allah Taala berkehendak Firaun ni beriman dan dia beramal soleh, dia masuk syurga? Ini perbahasan panjang tuan-tuan dalam akidah. Orang yang buat jahat sekarang, boleh tak Allah berkehendak dia? Dalam Quran sebut,
walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Wahai Muhammad, kalau Allah Ta'ala Tuhanmu kehendaki, seluruh yang berada di bumi ini boleh beriman dengan kekuasaan Allah. Baik, jadi tuan-tuan, kenapa? Itu perbahasan panjang tu. Kalau Allah Ta'ala yang berkehendak Fir'aun jadi jahat dan dia buat jahat, kemudian Allah berkehendak masuk di dalam neraka, jadi di mana keadilan Tuhan? Kalau Allah Ta'ala tak berkehendak, maknanya Fir'aun boleh buat sesuatu di luar kehendak Allah. Sebab tu orang kadang-kadang dulu saya pernah sebut kat tuan-tuan, ada setengah orang dia fikir apa? Allah Ta'ala nak A, tapi Iblis ni boleh desak kita buat jahat. Allah nak kita semua taat. Tapi Iblis ni dia dia berkuasa tarik kita supaya kita tak taat pada Allah. Nampak? Iblis tarik kita jadi tak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana ni? Sedangkan Allah Taala boleh jadikan kita semua taat. Tapi kenapa ada iblis, satu makhluk ni yang buat jahat? Dia boleh tarik kita buat jahat. Dulu masa Donald Trump kan, Donald Trump menjatuh dah. Masa Donald Trump naik tu punya ramai orang sedih. Pasal dia fikir apa, seolah-olah Allah Ta'ala tak mau Donald Trump naik, tapi Donald Trump naik juga. Ada orang fikir macam tu, naik juga. Kadang-kadang setengah orang Islam fikir, kenapa Islam kalah? Tuan-tuan, Israel menang tu pun dengan kehendak Allah. Betul? Kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala tak berkehendak Israel menang, dia takkan boleh menang Israel. Ini akidah dia, tuan-tuan. Baik, cumanya macam mana kita nak faham tentang kehendak Allah dan keadilan Allah? Dia macam ni, tuan-tuan. Yang pertama, kehendak Allah pada makhluk, yakni Allah jadikan manusia dan jin, kita ada pilihan. Tuan-tuan faham? Adapun kita dihukum berdasarkan pilihan kita. Itulah kehendak Allah pada ketetapan Allah pada manusia. Ketetapan Allah pada manusia adalah manusia diberi pilihan, sama ada nak taat pada Allah ataupun nak ingkar pada Allah. Itulah kehendak Allah pada jin dan manusia. Sebab tu kita boleh saksikan ada orang boleh buat baik, ada orang boleh buat jahat. Itu kehendak masing-masing. Tuan-tuan boleh main surau, tuan-tuan boleh tak payah main surau. Tuan-tuan boleh nak mengaji, tuan-tuan boleh tak mau mengaji. Itu kehendak Allah pada jin dan manusia. Itulah kehendak Allah. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala dah janjikan syurga dan neraka di akhirat. Yang kedua, kerana kita telah menerima amanah daripada Allah. Jin dan manusia dah ambil amanah, taat pada Allah masuk syurga, ingkar tempat dia neraka. Okey, Israel, kita ambil contoh mudah. Israel menang. Kita ambil zaman Nabi dulu. Sahabat Nabi perang Badar menang. Betul tak? Walaqad nasrakumullahu badri wa antum adillah. Allah Ta'ala dah tolong kamu di medan Badar sedangkan kamu lemah. 313 lawan dengan 1000 kan, menang. Jadi tuan-tuan, hari apa yang kalah? Umat Islam kalah dalam perang Uhud. Kalah perang Uhud. Nabi SAW luka, patah gigi, jatuh dalam lubang, kena lempar dengan batu. Hamzah syahid. Ia berlaku dengan kehendak Allah. Tapi ada hikmah tak, tuan-tuan? Ada. Sebab ada 50 orang sahabat Nabi tu kan, yang Nabi dah pesan, jangan turun daripada bukit ni, jangan turun, jadi apa-apa pun. Macam artileri lah sekarang ni, artileri belakang tu yang tolong panah musuh daripada belakang. Nabi kata jangan turun. Tapi bila mereka silap faham, ingkar arahan Nabi sebab salah faham, dia kata perang dah habis, dia turun. Padahal Nabi kata jangan turun, apa pun terjadi jangan turun. Disebabkan salah faham dan keingkaran mereka pada Nabi, maka Allah Ta'ala hukum kalahnya umat Islam dalam perang Uhud, supaya umat Islam fikir. Adalah perang umat Islam kuat tapi kalah. Ada perang Hunain. Umat Islam ada 10,000, musuh ada dalam 2-3 ribu. Sahabat Nabi lepas Fathul Mekah pergi ke Hunain di Taif. Sahabat Nabi yang baru masuk Islam, dia kata selalu kita sikit pun menang, ni kita ramai. Hunain ketika ni umat Islam rasa apa? Dulu sikit pun menang. Ini kita 10,000, musuh 2-3 ribu. Memang menang. Dia pun lupa nak tawakal pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran benda ni. Allah Ta'ala sebut apa? Wa yawma Hunain, pada ingat hari peperangan Hunain, idh a'jabatkum kasratukum, ketika mana kamu rasa hebat kerana kamu ramai, boleh menang pasal ramai. Falam tughni ankum syai'a, padahal banyak tu tak boleh menangkan apa.
Dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, bumi yang luas terasa sempit. Nak cerita umat Islam kalah pasal apa? Ada hikmah. Dengan kehendak Allah kalah, hikmah dia apa? Lupa kebergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta apa yang berlaku tuan-tuan di Palestin pada 1948, Israel ambil semua kehendak Allah. Punca tuan-tuan, nombor satu tuan-tuan, apa berlaku pada umat Islam? Punca dia kerana umat Islam sendiri. Itu je nombor satu. Kerana umat Islam sendiri yang mula mengabaikan Islam, maka Allah Ta'ala akan jadikan musuh Islam menguasai dia. Dan benda ni disebut dalam Quran, walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum. Itulah kalau Allah Ta'ala kehendaki. Itu maksudnya iradah. Allah Ta'ala akan bagi kekuasaan pada musuh-musuh Islam untuk memerangi kamu dan menguasai kamu. Pasal apa benda tu berlaku? Bila umat Islam sendiri yang mengabaikan Islam, macam mana nak dapat kemenangan Islam? Isu Palestin tu, dia bukan isu semata-mata Palestin, dia isu global, seluruh umat Islam. Sebab kita tahu 3 masjid mulia kan, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana keadaan umat Islam sekarang. Dan tuan-tuan boleh tengok terutama orang Arab yang duduk di sekeliling Palestin tu, Qatar, Dubai yang kaya, Arab Saudi, dia pun lebih memilih untuk berdamai. Sedangkan belah ni Palestin ramai yang kena apa? Yang kena bunuh kan. Yang paling sedih tebing barat. Tuan-tuan tahu ni Gaza, tebing barat lain. Tengok peta kan. Hamas duduk di Gaza. Tebing barat mana ada Hamas? Baru ni dia bom hospital, mati berapa ratus dia bom. Padahal di tebing barat tidak ada Hamas. Dia terasing kan? Ni Gaza, tebing barat sini, mati ratusan. Pasal apa bom? Saya nak cerita tuan-tuan, bagaimana kerajaan apa? Bagaimana umat Islam sekarang? Macam mana Allah Ta'ala nak bagi kemenangan pada Islam kalau umat Islam sendiri yang mengabaikan Islam? Menjatuh bangun Palestin itu tanggungjawab seluruh umat Islam, seluruh pemimpin umat Islam. Baik, jadi saya nak ceritanya tuan-tuan, ada benda yang berlaku tuan-tuan. Contoh yang saya sebut tadi, Allah Ta'ala boleh jadikan, boleh tak Allah Ta'ala hancurkan Israel sekelip mata? Boleh sekelip mata. Tapi mana jihad? Tidak. Mana jihad daripada umat Islam? Nabi SAW waktu berperang, Nabi perang kan, boleh tak Allah Ta'ala datangkan Jibril, ketuk dia ni, mati tak semua? Mati. Jibril jerkah ya tuan-tuan. Waktu kaum Nabi Lut, Jibril macam mana jatuhkan hukuman? Allah arahkan Jibril cungkir bumi kaum Lut, cungkir dengan hujung sayap, angkat sampai ke langit tu, lepas tu terbalik kan. Sekelip mata je boleh. Tapi Nabi berjihad. Sebab itu tanggungjawab manusia, itu perintah daripada Allah. Itulah jalan kita mendapat pahala, kita berhubung dengan Allah, itu berjihad. Saya nak cerita tuan-tuan, benda yang berlaku di seluruh dunia ni tuan-tuan, termasuk dalam iradah Allah, tapi ada hikmah di sebaliknya. Tadi ayat yang saya sebut tadi tuan-tuan, boleh tak Allah Ta'ala jadikan semua orang beriman? Boleh, Allah Ta'ala berkuasa. Tapi ketetapan Allah pada manusia apa? Mudah saja nak bagi semua beriman tuan-tuan. Buka pintu langit, nampak syurga neraka, beriman lah semua. Tapi mananya iman tuan-tuan? Mananya iman? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman pada benda ghaib, benda yang tak nampak. Baik, ayat yang saya baca tadi, tidak ada satu jiwa boleh beriman melainkan dengan izin Allah. Betul? Allah Ta'ala bila bagi hidayah, izin, orang tu boleh beriman. Kalau Allah Ta'ala tak izin, orang tu tak boleh beriman. Jadi macam mana nak dapat izin ni? Izin ni kena usaha lah tuan-tuan. Itu je. Siapa yang berusaha dan dia ikhlas kerana Allah Ta'ala dah jadikan ketetapan Allah pada manusia, manusia boleh memilih jalan yang baik, manusia boleh pilih jalan yang buruk. Kalau Quran sebutkan dalam surah apa? Surah Al-Insan, macam mana? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak beriman boleh beriman, siapa yang nak kufur dia boleh kufur. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu kan, ada orang kalau dia fikir dia tak boleh buat baik pasal Allah Ta'ala tak izin dia. Dia tak boleh main masjid, dia tak boleh beribadah, dia tak dapat hidayah pasal Allah Ta'ala tak izin, Allah Ta'ala tak bagi hidayah. Bukan, salah dia. Sebab apa? Sebab dia tak usaha. Kita kalau orang tak usaha pun kita tak bagi. Betul tuan-tuan? Dia tak usaha. Dia boleh start motor,
Bila lapar start motor pergi makan, boleh. Bila nak beli baju, start motor pergi beli baju, start motor pergi sawit, start motor pergi Kelang cari duit. Kenapa tak start motor main masjid, main surau, main mengaji? Padahal dia boleh. Manusia boleh pilih jalan mana yang dia nak. Kalau dipilih jalan tu, dia start motor, main surau, mengaji, Allah izin dia dapat hidayah. Sebab ketetapan Allah pada manusia, manusia itu ada pilihan. Begitu tuan-tuan. Tapi kalau dipilih yang tak elok, tak elok lah. Kalau kita sebagai mudah kita nak faham, sebagai bos, kita boleh pilih mana pekerja yang kita nak bagi dia bonus. Kita tengok pekerja main awal, kerja bagus, semua bagus, dia usaha. Ada pekerja yang kita tengok main lambat, banyak mongut, curi tulang banyak, kita pun tak bagi. Dan kita tahu pekerja tu boleh pilih, dia boleh nak jadi bagus, dia boleh nak jadi tak bagus, tapi dia pilih jadi tak bagus. Sama juga hidayah. Siapa yang berusaha mencari hidayah, Allah Ta'ala pasti bagi pada dia. Baik, kemudian, jadi apa yang berlaku di Palestin tuan-tuan termasuk dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau umat Islam itu kalah, umat Islam ditindas, kesalahan dia terletak di atas bahu umat Islam. Tuan-tuan boleh tengok hadis 40 hadis akhir zaman, yang mana Allah Ta'ala sebut, yang Nabi sebut, akhir zaman umat Islam akan ditimpa apa? Penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahatil maut, cinta pada dunia dan takut mati. Dan musuh-musuh Islam akan dicabut daripada hati dia perasaan al-mahabata minkum, tak gerun dengan kamu. Musuh Islam tak rasa gerun. Zaman Nabi musuh Islam gerun. Zaman Nabi sebelum perang, dengar nama sahabat Nabi, umat Islam dah takut dah. Perang Tabuk Nabi pergi, Rom lari, takut. Allah masukkan ketakutan dalam hati musuh-musuh Islam. Dipanggil al-mahabah. Sebulan sebelum tentera Islam main, dah goncang dah, goyang dah, takut. Tapi akhir zaman Nabi sebut, Allah Ta'ala cabut dalam hati musuh-musuh Islam perasaan takut daripada umat Islam. Duduk di negara majoriti umat Islam pun berani hina umat Islam. Umat Islam yang ramai-ramai ada penyakit al-wahan, cinta dunia dan apa? Dan takut mati. Pasal apa jadi lagu ni? Pasal kita abaikan Islam. Itu je. Kesalahan tu kembali pada umat Islam sendiri yang mengabaikan Islam. Baik, kemudian Allah berkemahuan sendiri, iaitu setiap apa yang berlaku adalah mengikut kehendak dan kemahuan serta pilihannya sendiri, bukan kerana terpaksa. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tersalah dan lainnya, bukan tersalah, bukan kerana lainnya. Ini menunjukkan iradahnya itu pada azal lagi, iaitu ia menentukan suatu perkara yang mungkin mengikut apa yang harus baginya. Tuan-tuan ingat saya sebut azal tu apa? Azal. Dia alif zal lam, azal, bukan ain. Azal lain, azal lain. Azal tu perbahasan fiqh. Ain, kalau ain zai lam, azal. Yani azal apa? Azal ni satu zaman sebelum wujudnya masa dan tempat. Satu zaman, nak sebut macam mana tuan-tuan? Sebelum ada masa, yang ada Allah Ta'ala, itu je. Bila sebut azal, ketika itu yang wujud hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sebut azal. Dia bukan benda tu baru ada. Macam kita kan, dulu tak boleh jalan kemudian boleh jalan, dulu lemah kemudian makin kuat. Tak, Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala dah wujud dulu lagi. Jadi bukan macam kita, macam budak-budak kan, sikit makin dewasa makin kuat. Bukan, sifat Allah Ta'ala dah wujud pada azal lagi. Baik, satu ketika, satu keadaan tuan-tuan dipanggil azal ni, yang wujud ketika itu Allah, belum ada masa, belum ada tempat, belum ada cahaya, belum ada kegelapan, belum ada apa-apa makhluk. Baik, bukan azal, jangan sebut ain, azal. Kalau azal ni di perbahasan fiqh, ain zalam, maksud dia seorang suami yang dia tak mau apa? Dia tak mau anak. Jadi air mani tu dia tak masukkan dalam rahim isteri dia pancuk di luar. Itu ada perbahasan fiqh. Sebagai ulama kata makruh, sebagai ulama kata haram. Ada dua pandangan. Tapi yang kita pegangnya harus ataupun makruh lah tuan-tuan. Harus ataupun makruh. Ada juga yang kata haram, sebab dia kata macam seolah-olah
membunuh pembunuhan secara tersembunyi. Tapi pandangan yang kuatnya harus, tuan-tuan, tak apa. Baik, kemudian menentukan suatu perkara yang mungkin mengikut apa yang harus baginya. Pelaksanaan kudrah Allah ke atas suatu adalah selaras dengan iradah Allah yang mutlak, seperti ia menjadikan suatu panjang atau pendek, iaitu atau baik atau jahat dan lainnya. Allah Ta'ala nak jadi panjang, pendek, macam mana rupa bentuk kita, bumi, langit dan sebagainya, semua termasuk dalam kehendak Allah, dan Allah jadikan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala semua yang ada, tuan-tuan. Cumanya nanti ada satu perbahasan, dia tak sebut dalam ni, kita dengan Mu'tazilah, al-salih wal-aslah. Mu'tazilah kata Allah mesti wajib bagi Allah menjadikan yang baik dan yang lebih baik. Ahli sunnah mengatakan harus, terpulang pada Allah nak jadikan apa-apa yang ada di bumi ni, baik ke, yang lebih baik ke, terpulang harus. Pegangan yang kita pegang, tuan-tuan, yang mudahnya dalam Al-Maturidiyah, semua yang Allah jadikan ada hikmah di sebaliknya, tidak ada yang sia-sia, semua yang Allah jadikan. Dan kita tak mewajibkan Allah dengan apa-apa. Allah Ta'ala mesti ni, bukan, itu tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah jadikan semua ada hikmah di sebaliknya, sehingga kan kita ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala harus saja bagi Allah untuk memasukkan orang yang taat ke dalam syurga atau memasukkan orang jahat ke dalam neraka. Harus bagi Allah Ta'ala. Kita tak mewajibkan apa-apa pada Allah, cuma kita berpegang pada janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Allah Ta'ala janji orang Islam masuk syurga, orang yang baik masuk syurga lah. Itu janji Allah. Orang taat, orang ingkar masuk neraka lah. Itu janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak kata mesti Allah Ta'ala buat macam ni, Allah mesti buat macam ni, bukan, itu tidak beradab. Baik. Jadi tuan-tuan, dalam ni Allah Ta'ala jadi panjang dan pendek, semua ada hikmah di sebaliknya. Ini buktinya dalam Quran sebut, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidak kami jadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya main-main. Semua ada. Allah Ta'ala jadikan nyamuk, semua binatang yang ada di dunia ni lah yang kita tengok, tuan-tuan, semua ada hikmah di sebaliknya. Dia bukan benda yang sia-sia. Baik. Kemudian ta'aluk sifat iradah sama juga dengan ta'aluk sifat qudrah, iaitu bertakluk dengan perkara-perkara mumkinat sahaja, tetapi dalam bentuk menentukan suatu yang mungkin, bukan melahirkan atau melaksanakan suatu. Sebab yang melahir atau melaksanakan suatu itu sifat qudrah. Itu sifat qudrah. Sifat iradah ni menentukan yang mungkin. Kemudian disebut di sini bertakluk dengan perkara yang mumkinat. Apa makna bertakluk? Bertakluk ni maksud dia yang berkaitan, fungsi dia. Bahasa kita fungsi lah. Macam kita lah, sifat melihat, fungsi dia melihat. Sifat melihat, melihat sesuatu. Kalau sifat mendengar bunyi-bunyi dan sebagainya. Sifat berkehendak untuk kita menentukan. Sifat kuasa untuk kita menjadikan. Begitulah. Jadi Allah Ta'ala menentukan. Baik. Dan bertakluk dengan mumkinat sahaja. Kenapa disebut macam ni? Selalu disebut bertakluk dengan mumkinat. Dia tak bertakluk dengan perkara mustahilat dengan al-wajibat. Maksud dia benda tu tak ada kaitan, kita tak sebut. Macam orang kata boleh tak mendengar menggunakan melihat? Tak boleh. Kita nak mendengar menggunakan, kita nak dengar sesuatu guna sifat melihat, tak boleh. Sifat melihat ni melihat. Sifat mendengar ni mendengar. Mana boleh kita melihat dengan menggunakan sifat mendengar? Sifat mendengar tu nak dengar bunyi, sifat melihat tu nak melihat objek. Kenapa dia jadi fungsi dia hanya pada mumkinat saja, dan tak logik, tak masuk akal pada benda yang wajib dengan benda yang mustahil. Contoh, kalau orang kata boleh tak Allah Ta'ala, saya pernah sebut kat tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan isteri dia, ini dia tak takluk. Benda tu mustahil pada akal. Mustahil pada akal, kerana Allah tidak berhajat pada isteri. Tuhan tak berhajat pada isteri. Boleh tak Allah Ta'ala makan? Tak, ini tak masuk dalam akal. Sebab sifat ta'arif bagi Tuhan, dia tidak makan. Boleh tak Allah Ta'ala matikan diri dia, contoh? Boleh tak Allah Ta'ala rehat? Allah Ta'ala mahu rehat. Boleh tak Allah Ta'ala rehat? Tak, ini mana ada sifat Tuhan rehat?
Ada orang percaya Allah Ta'ala rehat, ada orang Yahudi Allah Ta'ala rehat atas arasy, buat langit bumi hari apa? Kita tengok Hamas serang apa? Hamas serang hari apa itu? Hari apa? Sabtu. Pasal apa? Memang hari Sabtu tu Yahudi dia rehat hari tu. Pasal apa? Allah berehat bagi dia. Allah buat langit hari Ahad, langit bumi 6 hari. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 6. Memang ini memang betul, ini sebut dalam hadis. Memang Allah Ta'ala cipta langit bumi ini dalam masa 6 hari. 6 hari. Kemudian hari Sabtu sampai hari 6 hari. Orang Yahudi kata hari Sabtu Allah Ta'ala penat, dia rehat atas arasy, relax, penat. Sebab tu depa hari Sabtu depa tak buat apa. Sebab tu Hamas memang buat serangan mengejut. Memang Hamas, sebab bila serangan mengejut sebab Israel, selalunya Israel yang buat serangan dulu. Bila Israel yang serang dulu, teruk kita pasal dia buat kelengkapan yang apa? Cukup. Ni Hamas serang dulu, kurang-kurangnya Hamas dapat tawan musuh. Sebab tiap-tiap tahun memang Israel akan buat provokasi. Dia akan ambil sikit dia ambil. Tiap-tiap tahun dia akan buat macam tu. Sebelum Israel buat lagi, Hamas ambil tindakan dulu untuk bebaskan tanah air dia. Dan dia berjaya tawan 300 tentera Israel. Jadi bila dapat tawan tentera Israel, Israel nak bom ni kena berhati-hati juga. Takut dia terbom dia punya tentera dia yang telah ditawan. Itu yang dia pergi serang pada hari Sabtu. Jangan anggap Allah Ta'ala, boleh Allah Ta'ala rehat tak? Kalau kita kalau penat kita nak rehat, kita lapar kita nak makan, boleh ya? Allah Ta'ala boleh tak nak makan, nak tidur, nak rehat tak? Sebab itu mustahil bagi Allah. Sebab tu jangan sebut boleh Allah Ta'ala nak makan, tak, benda tu mustahil. Benda tu tak terfikir pada akal kita. Tuhan bersifat macam tu. Kalau Tuhan rehat, kalau Tuhan makan, Tuhan tidur, itu bukan Tuhan. Boleh tak? Tu dia sebut sini, dia mungkinat saja. Sebab tu kalau orang tanya boleh tak Allah Ta'ala buat satu benda yang besar sampai dia tak larat angkat, mengarut benda ni. Allah Ta'ala memang Allah Ta'ala telah mencipta satu benda yang sangat besar dan kita tak mampu fikir, dan sangat berat, iaitu arasy. Dan Allah Ta'ala berkuasa menguasai dia. Baik, kemudian tetapi dalam bentuk menentukan yang mungkin, Allah menentukan. Allah yang menentukan saya lahir sebagai orang Melayu, tuan-tuan orang Melayu, bagaimana rupa tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan punya apa, bentuk badan tuan-tuan, di mana tuan-tuan dilahirkan. Itu kita tak mampu pilih. Kita tak mampu pilih kita lahir dalam keluarga mana, kita tak mampu pilih kita lahir dalam keturunan mana, di bumi mana. Kita tak mampu pilih tuan-tuan. Itu Allah Ta'ala yang tentukan. Dan kita alhamdulillah Allah jadikan kita dalam bentuk yang sempurna. Ada orang dilahirkan dalam buta, ada buta langsung. Ada orang dilahirkan dalam keadaan apa? Cacat. Ada orang tak cacat, macam-macam. Ada orang dilahirkan dalam keadaan jantung berlubang. Ada orang macam-macam. Ada orang dalam injap jantung dia, macam-macam masalah kita jumpa tuan-tuan. Kenapa Allah Ta'ala jadikan macam tu? Supaya adanya syukur. Supaya adanya syukur. Kita yang dilahirkan sempurna ni tengok orang lahir tak sempurna, bersyukur. Bila tengok ada orang lahir bisu, kita ada syukur. Pendek kata, yang Allah jadikan semua di dunia ni, semua ada hikmah di sebaliknya. Kita mai kat dunia ni tak bayar apa, free tuan-tuan. Apa pun tak bayar. Sekalipun orang tu dia buta tuan-tuan, dia hidup di dunia ni tuan-tuan, Allah jadikan dia tanpa sebarang bayaran apa-apa. Walaupun dia buta tuan-tuan, dia dapat nikmat lain tak? Kita tak dapat langsung. Banyak nikmat lain, betul tak? Nikmat makan ada lagi, nikmat kaki ada lagi, nikmat tangan ada lagi, nikmat tubuh badan ada lagi. Banyak nikmat. Berapa ramai ulama yang buta. Ada ulama dia buta. Berapa ramai orang yang buta, dia orang yang hebat. Walaupun dia kurang satu sudut, dia dapat nikmat yang lain. Malah nikmat sekurang-kurangnya, ulama kata sekurang-kurangnya manusia dia akan dapat nikmat ijad. Apa itu ijad? Yang Allah jadikan di dunia. Allah jadikan dunia, dia boleh tengok dunia, dia boleh rasai nikmat dunia. Tapi masalah kita ni tuan-tuan, bila tak jadi syukur, pasal apa? Kita tengok orang yang lebih tinggi pada kita. Itu masalah. Kita nikmat banyak ni, kita tengok orang yang lain yang lebih. Kita nikmat banyak ni, tengok orang yang lebih. Jadi punca dia bukan pasal nikmat tu, puncanya pasal diri kita. Tu Nabi suruh tengok orang yang lebih bawah, bukan tengok orang yang lebih atas. Kenapa ada berbeza-beza? Dan Allah Ta'ala adil tuan-tuan. Yang mana kaya di dunia, senang di dunia, akhirat panjang hisap dia. Siapa yang miskin di dunia, hisap dia pendek, dia masuk syurga awal.
Ini sebut dalam hadis dah. Orang yang miskin dia masuk syurga 500 tahun. Orang miskin 500 tahun duduk dalam syurga. Kita orang kaya baru nak masuk 500 tahun. 500 tahun orang miskin merasai nikmat syurga, barulah orang kaya tuan-tuan nak masuk. Lagi kaya lagi lambat, lagi kaya lagi lambat. Dia macam tu. Maknanya adil tuan-tuan. Saya tak nafikan kat dunia ni. Kan saya pernah sebut kat tuan-tuan, Allah Ta'ala buat perumpamaan dua Nabi kan. Ada satu Nabi yang miskin, susah, sakit. Satu lagi Nabi yang kaya. Sekali Allah Ta'ala dalam surah Sa'ad. Nabi apa? Sulaiman dengan Ayub. Cerita tu sekali combine. Tapi Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Ayub dengan Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala akhiri, ni'mal abdu innahu awwab. Bagus hamba ini kerana dia selalu kembali kepada Tuhannya. Dua-dua bagus. Orang yang susah yang sabar bagus. Orang yang kaya yang syukur pun bagus. Dua-dua bagus. Tapi kalau semua bagi pilih, tuan-tuan nak jadi yang mana? Kata tuan-tuan, orang susah yang sabar ke kaya yang syukur? Saya tak bagi tuan-tuan dan saya nak kaya syukur. Nak kaya syukur. Tapi ingat, orang miskin dia ada kelebihan di akhirat. Itu Nabi sebut. Kan Nabi doa apa? Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin. Waktu Nabi bersama dengan orang-orang yang miskin, dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang yang miskin. Orang yang miskin dunia, masuk miskin ni tuan-tuan, orang yang gaji dia tak cukup. Saya yakin kita semua bukan miskin tuan-tuan. Orang miskin ni gaji dia tak cukup keperluan hidup dia. Tak cukup. Itu miskin. Lagi kurang harta, lagi cepat dia masuk syurga. Adilnya Allah Ta'ala. Dan untungnya 500 tahun dalam syurga tuan-tuan. Kita kat dunia pun tak sampai 100 tahun tuan-tuan. Baik. Pendek kata tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala tentukan tuan-tuan, ada hikmah dia, ada keadilan dia tuan-tuan. Kita dapat nikmat, kita bersyukur. Banyak mana nikmat itu bersyukur. Kemudian berapa dalil daripada Al-Quran? Firman Allah ayat 40 surah An-Nahl, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami bagi suatu bila kami mengkehendakinya, kami berkata jadi maka terus jadi. Tuan pernah fikir satu benda tak? Kata tuan fikir, kenapa Allah jadikan langit dan bumi 6 hari? Tapi dalam ni dia sebut, kalau kita fikir jauh, benda ni kadang-kadang bila mengaji dia akan timbul persoalan tu. Dan ni Allah Ta'ala sudah kita baca surah Yasin kan, innama amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Kita sudah baca Allah Ta'ala kata jadi, jadilah. Kenapa langit dan bumi sampai 6 hari? Tak sebab tuan-tuan. Boleh tak Allah Ta'ala buat sekelip mata? Kenapa 6 hari? Baru ni kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan tahu teori Darwin, evolusi tu kan, manusia daripada monyet tu, pada monyet kemudian berubah menjadi manusia. Itu teori tu memang merapu sungguh lah. Tapi sebenarnya dalam isu evolusi ni, kalau nak kata Nabi Adam daripada monyet, itu memang tipu sangat. Itu memang akidah kufur. Sebab Allah Ta'ala sebut jelas dah dalam apa? Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam. Betul? Dan manusia ni dijadikan oleh Allah, bukan daripada monyet. Manusia daripada monyet, manusia Allah jadikan. Inna masal Isa indallah ka masal Adam khalaqahu min turab thumma yaqulu kun fayakun. Yani ayah kita, tok nenek kita Nabi Adam alaihi salam, Allah jadikan dia terus, bukan daripada monyet. Tapi dalam manusia ni, proses alam ni ada evolusi? Ada. Ada evolusi. Contohnya tuan-tuan, contoh kita evolusi tuan-tuan. Kita ada evolusi tak tuan-tuan? Ada. Daripada kecil bayi, betul tak? Apa evolusi kita daripada apa? Dalam perut mak, betul tak? Mungkin daripada apa? Alaqahnya, fetusnya, embrionya kan dalam perut, kemudian besar. Itu evolusi tu. Daripada air mani. Waktu air mani tu tak nampak rupa orang tu. Dia besar. Evolusi tu maksud dia bergerak sikit. Makin besar dah besar. Duduk dalam perut mak pun 9 bulan kita. Lepas tu dah keluar. Betul tak? Kita keluar terus besar macam ni kah? Kita tak? Dia ada evolusi dia. Maksud dia kita bergerak daripada kecil, besar. Allah jadikan manusia begitu. Sama juga langit dan bumi. Tiada tadarruj tuan-tuan. Boleh tak Allah Ta'ala jadikan tuan-tuan keluar besar terus? Boleh ya? Tapi kita lah susah. Betul tak orang perempuan nak besar di lagu mana besar? Allah Ta'ala nak beritahu manusia ni, alam tu bergerak dengan tadarruj. Yang ni dia ada apa? Evolusi dia. Dia ada tempoh dia, tahap dia. Walaupun Allah Ta'ala berkuasa nak jadikan tuan-tuan terus
besar. Macam ahli syurga. Ahli syurga dia beranak, anak dia besar terus. Dia disebut dalam hadis. Ada di kalangan orang perempuan, boleh jadi nanti kat dunia lu dia tak ada anak, dia teringin nak dapat anak. Di syurga nanti dia minta pada Allah dia nak beranak. Memang dia beranak. Dia beranak, anak dia besar terus. Lepas beranak bayi terus besar. Depan mata dia sampai besar. Ahli syurga ada yang minta pada Allah nak menanam, ada. Mungkin waktu dulu, waktu kat dunia lu tak ada tanah nak tanam sawit ke apa ke, teringin nak tanam. Ada yang minta pada Allah. Dia nak tanam. Allah Ta'ala bagi dia tanam. Dia wujud tanam. Tapi tanaman dia terus membesar. Bukan tunggu 6 bulan ke 7 bulan ke 2 minggu. Terus membesar. Dia petik hasil. Itu cerita akhirat Allah berkuasa. Tapi nak cerita di dunia ni, sunnatullah hanya. Ketetapan Allah pada makhluk ni, dia ada tadarruj. Itu dia panggil evolusi. Evolusi itu betul ya. Tapi evolusi manusia pada beruk itu mengarut tuan-tuan. Kita saksikan tuan-tuan evolusi. Hatta tuan-tuan waktu COVID kan, COVID-19 tu, macam mana saintis menghasilkan apa vaksin tu. Sebenarnya saintis menggunakan teori evolusi juga. Evolusi apa? Bukan evolusi manusia daripada beruk, itu mengarut. Yang ni bagaimana virus itu berkembang. Virus apa? Apa nama? COVID ni bagi apa? COVID lah. Apa nama virus, saya lupa nama dia tu. Corona ya, corona. Corona tu memang virus coronavirus tu. Sebab bila tengok dalam mikroskop dia macam ada crown atas kepala dia. Dia panggil corona tu, crown tu apa? Mahkota. Tapi coronavirus ni dia memang menyebabkan dia serang saluran pernafasan. Itu daripada dulu lagi. Dah ratusan tahun. Corona ni memang dia menyerang kita punya pernafasan. Ada yang tak kuat, kita hanya semua biasa lah batuk. Corona juga. Lah ni pun sama influenza kan, ramai yang kena. Batuk lama tak berhenti. Sejenis corona juga tu, virus. Ada yang kuat, ada yang tak kuat. Itu yang dia tengok, saintis tengok bagaimana dia berevolusi. Berubah. Daripada situ dia nak buat vaksin tu. Sebelum dia berkembang lebih bahaya, matikan dia. Evolusi. Memang manusia tu dia kita bergerak melalui evolusi. Sikit. Kita bukan revolusi. Pum, lahir besar terus. Tapi manusia bukan daripada monyet. Bukan. Proses kejadian tu memang ada evolusi. Samalah kita dalam perut mak pun tuan-tuan 9 bulan. Apa yang peliknya kalau langit dan bumi 6 hari? Langit bumi 6 hari apa peliknya? Kita daripada muda sampai ketua pun makan tempoh bertahun-tahun. Apa yang peliknya kalau sekadar langit dan bumi itu 6 hari? Boleh tak Allah Ta'ala nak jadikan serentak? Boleh. Ini dalil dia. Ini dalil dia. Baik. Dengan bumi bertahap itulah manusia boleh berfikir. Manusia boleh berfikir, ambil pelajaran. Kemudian yang kedua, firman Allah ayat 68 Al-Qasas. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhan engkau wahai Muhammad membuat apa yang ia kehendaki dan ia pilih. Allah yang pilih. Firman-Nya lagi ayat 26 surah Ali Imran. Qulillah, ini yang saya baca tadi tuan-tuan. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'u mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah hai Muhammad, ya Allah yang menguasai seluruh kerajaan, engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau suka dan mencabut kerajaan daripada siapa yang engkau suka. Engkau muliakan siapa yang engkau suka dan engkau hina siapa yang engkau suka. Di dalam tangan engkau lah segala kebaikan, sungguhnya engkau berkuasa di atas segala sesuatu. Di sini ada tasyak kan, kehendaki. Tentuan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, tidak harus saja bagi Allah. Kalau Allah Ta'ala nak memuliakan orang yang jahat dan Allah Ta'ala menghina orang yang baik, kita tak kata wajib. Tak, Allah Ta'ala mesti buat lagu ni, bukan. Itu terpulang. Hatta kita kalau waktu kecil-kecil dulu kan, ni beradab tuan-tuan. Kita waktu kecil dulu kalau ayah kita kata belajarlah dapat nombor 1, nanti dah dapat nombor 1 ayah beli basikal. Contohnya lah. Kita pun belajar dapat nombor 1. Kebetulan masa ayah dapat nombor 1 tu ayah susah, contohnya lah. Ayah susah tak ada duit. Adakah satu benda yang beradab kita tuntut tuan-tuan? Ayah cakap banyak, tak ada. Ayah mesti buat. Ayah dah janji. Tak ada adab kan? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita tak sebut macam Mu'tazilah. Mu'tazilah sebut lagu tu. Aku dah buat baik kena masuk syurga, mana boleh bola neraka. Allah pemilik syurga dan neraka. Kita hanya berpegang pada janji Allah cukup. Beriman dan berpegang pada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Nabi sebut ni tanda beradab. Engkau mulia siapa yang kau mahu, engkau hina siapa yang mahu. Tapi kita tahu apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah mulia pada orang yang taat pada dia. Betul tak? Dan Allah Ta'ala hina orang yang ingkar pada dia. Kita pegang pada janji Allah. Baik. Kemudian
Di tangan engkau lah segala kebaikan, dan sungguhnya engkau berkuasa di atas segala sesuatu. Dan kita tak pernah tengok pun Allah muliakan orang yang jahat ataupun orang menghina orang yang baik, tak ada. Tapi kita tak kata Allah mesti, mana boleh mewajibkan pada sesuatu pada Tuhan. Baik, kemudian kita punya undang-undang pun tuan-tuan tak semua mesti. Semua belakang ni kadang ada apa? Budi bicara. Betul tak? Budi bicara bukan mesti. Semua budi bicara. Kalau ada orang langgar lampu isyarat, salah lah. Boleh kena saman. Mesti saman. Tak. Tengok dulu kenapa dia langgar. Boleh jadi apa? Oh, isteri dia nak beranak. Betul tak? Oh, tak padan lah nak saman. Orang berhenti di highway kan, tepi, tak boleh tu. Berhenti di tepi tu, tak boleh kena saman. Katakan dia berhenti pasal apa? Kena serangan jantung, takkan nak saman juga. Semua benda kan, dia tak boleh kata mesti, kerana dia hujung dia boleh bicara. Apatah lagi kita beradab dengan Tuhan. Kemudian firman Allah ayat 49-50 surah Asy-Syura, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Bagi Allah kekuasaan di langit dan di bumi. Ia menjadikan apa yang ia kehendaki. Ia mengurniakan anak-anak perempuan kepada siapa yang ia kehendaki, dan mengurniakan anak lelaki kepada siapa yang ia kehendaki, atau mengurniakan kepada mereka kedua-duanya anak lelaki dan perempuan, dan ia menjadikan mandul siapa yang ia kehendaki. Sungguhnya Allah amat mengetahui lagi amat berkuasa. Ya Allah yang jadikan. Tuan-tuan, serah pada Allah. Kita dah usaha, serah pada Allah SWT. Ada orang dapat anak semua lelaki, tak ada anak perempuan. Ada orang dapat anak semua perempuan, tak ada lelaki. Ada orang mandul terus, anak pun tak ada. Ada orang yang saya pernah jumpa, anak dia semua perempuan. Dapat anak lelaki seorang, mati pula tuan-tuan. Ada. Kesian. Saya pernah jumpa ada hamba Allah tu, anak semua perempuan. Dapat yang bongsu tu lelaki. Yang bongsu lelaki, Allah Ta'ala nak bagilah. Masa anak dia 4 bulan, kakak-kakak dia tu bagi isap rambutan. 4 bulan bagi isap rambutan kat mulut. Bagi budak-budak kan rasa manis rambutan tu. Terlepas dia apa? Sudut cekik sini. Cekik. Jadi dia pun ketepuk lah, dia pun tekan perut, keluar lah cunga apa berdarah, sampai berdarah lah depa ni. Lepas tu keluar lah. Hidup lagi lah anak dia tu. Bawa pergi ke klinik. Klinik tengok okey semua. Bawa balik rumah, subuh meninggal. Dia benda-benda macam tu tak boleh. Dia oksigen tuan-tuan. Oksigen budak dia makin kurang tuan-tuan. Subuh meninggal. Kalau nak cerita sedih tuan-tuan. Sedih sungguh. Sedih hanya Allah yang tahu lah tuan-tuan betapa sedih. Bayi 4 bulan, anak lelaki, yang lain semua perempuan. Dia sedih. Kalau sedih tu kita tak dapat bayang. Dia punya sedih kita tak dapat bayang betapa sedihnya. Allah bukan. Ada satu orang yang saya dengar cerita, ustaz juga, nak anak 10 tahun 15 tahun 10 tahun dia nak anak. Dan dah 10 tahun takdir Allah dapat anak. Si mengandung. Masa nak bersalin tu, apa nama, sangkut, anak tu sangkut. Doktor bagi tahu dia nak selamat mana satu, mak atau anak. So pilih. Dia mestilah pilih anak. Kejam sangat. Kalau boleh nak dua-dua, tapi tak boleh. Kalau nak cuba selamat dua-dua sekali hilang. Dari segi adat je lah. Nak yang mana satu, bahaya ni nyawa. Dia kata ambil isterinya lah. Doktor kerat 2 anak dia, kerat 2. Bagaimana hati tuan-tuan pegang anak, 2 anak yang terputus 2. Tuan-tuan, hidup ujian tuan-tuan. Saya pernah sebut tu, hidup ni ujian. Bila tuan-tuan terkena apa pukulan ujian ni, tuan-tuan ingatlah itulah warna-warni kehidupan. Ingat yang tu je. Kita ada di dunia ni untuk diuji. Liyabluwakum kan, ayyukum ahsanu amala. Bila kita diuji, kita sakit hati dengan orang, kita diuji benda yang kita tak senang. Itulah falsafah kehidupan. Itulah roh kehidupan. Itu kita diuji. Ada orang saya jumpa, anak dia patut 12 tapi ada 4 Yang ni imam. Kesian tuan-tuan. Anak bini dia mengandung 8 anak mati. 8. Mengandung okey 9 bulan. Tapi anak dia bila keluar hidup berapa minit dah. Lepas tu mati.
Tuan-tuan, kalau iman tak kuat boleh meroyan tuan-tuan. Bukan 1, 2, 8. Straight pula tu. Straight. Saya dengar cerita, Masya Allah, dahsyat ujian imam ni. Tapi dia boleh sembang gelak dengan saya kagum dengan dia, hebat. Dan isteri dia pun sangat hebat lah. Lepas tu barulah anak pertama hidup kot. Lepas tu anak yang pertama hidup. Lepas tu anak yang daripada anak kedua tu straight tu 8. Tuan-tuan, bukan senang mengandung tu. Mengandung 9 bulan tu susah. Perempuan tahu lah macam mana nak bawa berat tu, punya seronok. Nanti keluar mati. Sempurna pula tu. Bukan keluar mati, hidup lagi saat lepas tu mati. Tuan-tuan, kalau orang tak kuat ke, tak boleh tu. Lepas tu baru Allah Ta'ala bagi, lepas yang ke-8 tu baru dapat 4. Nak ada 4 je, kan 12. Saya nak cerita yang tuan-tuan, hidup ni ujian lah. Itu je lah, hidup ni ujian. Ada orang langsung tak dapat anak, ada orang langsung tak kahwin pun ada. Sampai ketua tak ada pasangan pun ada. Pasal apa jadi semua macam ni tuan-tuan? Allah Ta'ala nak beritahu, hidup sebenar ni kat akhirat, bukan dunia. Boleh tak? Hidup sebenar kat akhirat, bukan kat dunia. Tu yang kita tengok kat dunia macam-macam. Wa innal akhirata lahiyal hayawan, Al-Quran sebut. Akhirat itulah hidup yang sebenar-benarnya. Dunia ni bukan. Dunia ni tempat kita diuji. Nah, baik. Kita tengok dalam ni pertama, isteri Nabi Ibrahim pun nak anak kan? Nak anak sangat-sangat. Lagi berapa saat ni tuan-tuan? 8.14. Okey, 2 minit lagi tuan. Isteri Nabi Ibrahim AS nak anak, tapi tak dapat anak. Sampai dapat anak umur apa Sarah? Nabi Ibrahim nak anak, Sarah nak anak. Sampai umur Sarah 90 tahun. 90 tahun. Doa dah 90 tahun nak anak. 90 tahun baru Jibril AS datang akan dapat anak. Mana tak tergelaknya Sarah? Sarah tergelak dengar. Dah 90. Nabi Ibrahim umur 100. Beza 10 tahun. Nabi Ibrahim umur 100, Sarah umur 90. Jibril datang kata akan dapat anak. Tergelaklah Sarah. Kemudian Jibril tegur Sarah. Jibril kata apa? Ata'jabi nami amrillah. Adakah kau pelik dengan kehendak Allah? Allah Ta'ala berkehendak 90 tahun tuan-tuan baru dapat anak. Tu Nabi Ibrahim anak 2 Ismail dulu, selang lepas tu baru dapat apa? Ishak. Kalau kita sedih tak dapat anak, tu Nabi Ibrahim doa tuan-tuan. Nabi Zakaria doa nak anak, betul tak? Doa sampai tua, daripada muda sampai tua tuan-tuan. Itu dalam Quran sebut tu apa? Rabbi inni wahanal 'adu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Wahai Tuhan, inni wahanal 'adu minni, ni tulang semua dah tak larat dah ni. Ni dia merintih, tulang ni semua lemah. Washta'ala ar-ra'su syaiban, ni rambut penuh uban. Walam akum bi du'aika rabbi syaqiyya, sedangkan aku tak pernah putus asa berdoa. Doa bertahun-tahun sampai ketua tuan-tuan doa. Baru dapat seorang Nabi apa? Yahya. Ujian tuan-tuan, Nabi diuji. Nabi Muhammad SAW diuji tak? Anak lelaki Nabi semua meninggal kecil. Nabi menangis tak? Menangis Nabi. Abdullah meninggal kecil. Apa lagi? Qasim meninggal kecil. Ibrahim meninggal kecil. Masa Ibrahim meninggal tu Nabi menangis Nabi. Sedih meninggal tu. Sehingga kan orang kutuk Nabi. Orang kafir Quraisy kutuk. Nabi Muhammad ni abtar, putih keturunan, dia tak ada keturunan. Tu yang turun apa? Inna a'tainakal Kausar. Pujuk hati Nabi, gembirakan hati Nabi. Nabi diuji tuan-tuan. Hidup ni ujian. Baik. Akan datang kita sambung itu. Ilmu. Allah Maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyya wa la mahruma wa la matruda wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah.